Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka ghalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul aljawali wal karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintah, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada malam ini, berkatikanlah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'al lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacatkan majlis pada malam ini dan daripada perkara yang melalaikan kami dari perbuatan taat kepadamu ya Allah. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad Nasrizat atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum memulakan majlis, izinkan saya membaca biodata Encik Amirul. Encik Amirul Ikhwan Birahim telah lahir di negeri Selangor Darul Ihsan, memulakan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Sains Kuala Pasu pada tahun 2010 dan mendapat keputusan 6A tambah dan 3A dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun 2011. Beliau merupakan ahli batch Zenith Generation, dikenali sebagai seorang pelajar yang sangat aktif di sekolah dalam pelbagai bidang, antaranya Ketua Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Sains Gurun Pasu 2011, Ahli Badan Dakwah dan Rohani, Pendebat Bahasa Inggeris, memenangi tempat ketiga pertandingan pantun peringkat negeri Kedah. Beliau menyambung pendidikannya di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya dan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia. Beliau kemudian menyambung pelajarannya di National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan dan mengambil jurusan Bahasa Mandarin. Encik Amirul telah memperoleh pelbagai pencapaian, antaranya menulis buku Henshin Mahasiswa, Mahasiswa Bukan Robot dan Mitos-Mitos Gen Y, Ketua Esko Kerohanian dan Perpaduan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya 2015 dan 2016. Juara Pidato Kemanusiaan Kolej Kediaman Keempat Universiti Malaya. Tanpa membuang masa lagi, majlis menjemput Tuan Amirul Ikhwan Birahim untuk memulakan majlis. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati. Terima kasih. Mula-mula sekali terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ahmad Arif Solihin Irmansyah selaku moderator pada malam ini. Yang saya kasihi, yang saya rindui, Cikgu Siti Masriah kita. Bila dah lama keluar daripada KUPSIS, kita rindulah mendengar nasihat-nasihat daripada cikgu. So malam ni bila cikgu bagi nasihat kepada anak-anak murid, kita mengimbau balik nostalgia di KUPSIS dahululah. Seterusnya, tidak saya lupai Cikgu Zarul kita. Cikgu Zarul ni dulu waktu saya Form 5, dia Form 1. So memang adik-adik lah. Jadi hari ini dia sebagai seorang cikgu, so saya hormati beliau sebagai seorang guru. Dan tidak dilupakan juga adik-adik daripada Avicenna Generation. Ramai malam ni, ada 65 orang lebih. Bacakan sikit nama ni. Ada Farzana, Amir, Zubai, Ahmad, Arif, Afzan, Adar, Alif Aiman, Nur Ikma dan sebagainya. Yang mungkin kita tak pernah berjumpa pun sebelum ni. Ataupun mungkin kalau saya pernah pergi sekolah sebelum ni, mungkin nampak daripada jauh. Tapi malam ni Alhamdulillah, Allah SWT kurniakan kita kesempatan dan juga peluang untuk kita berjumpa. Ini bagi saya ini adalah satu nikmat kita berada dalam pandemik COVID-19. Kalau mungkin
tak ada pandemik COVID-19, kita tak terfikir pun nak mengadakan sesi perkongsian secara online ni. Tapi disebabkan berlakunya COVID-19, kita mula biasakan diri dengan perkongsian secara online. Jadi malam ni walaupun mungkin kita berada di lokasi yang berbeza, tetapi malam ni kita dapat bersamalah untuk berkongsi ilmu. Bukannya ceramah motivasi, malam ni kita tak ada nangis ke, tak ada tayangan video keinsafan ke apa, tak ada. Malam ni lebih kepada perkongsian. Kalau nangis tu mungkin nangis sekejap. Kalau ceramah motivasi biasa, kita nangis sekejap, insaf sekejap, lepas tu back to normal lah. Tapi malam ni bukanlah. Dia lebih kepada perkongsian seorang abang yang sayang kepada adik-adiknya. Saya datang malam ni sebagai seorang abang, bukannya sebagai seorang senior ke apa ke, yang sayang kepada adik-adiknya, yang mungkin ada pengalaman sedikit untuk dikongsikan bersama adik-adik di Sekolah Menengah Sains Subang Pasu yang sangat dekat dengan jiwa saya lah. Saya akan share slide. Boleh nampak ke? Nampak belum lagi? Belum. Tak naik pun. Sekejap. Naik, ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Macam mana? Share slide. Screen. Ada? Okey. Okey. Full screen nampak Okey, nampak. Okey, terbaik. So malam ni adalah perkongsian santai alumni KUPSIS. Nama diberi Amir Ikhwan lah. Kita akan ada 4 slot. Mula-mula kita akan ta'aruf. Kemudian saya akan berkongsi berkenaan dengan realiti umat. Apa yang sebenarnya berlaku sekarang ni di luar, mungkin di luar kepempuan kita dan sebagainya. Dan kita tengok realiti alumni KUPSIS. Dan akhir nanti kita akan ada quizzes lah. So quizzes ni tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang disayangi sekalian, saya dah bagi tahu dengan Cikgu Siti, Cikgu Maskiah, tolong sediakan hadiah lah. Tolong sediakan hadiah kepada para peserta yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga. So kalau nak menang quizzes, kita kena berkongsi sama-sama malam ni Okey, sedikit latar belakang. Tadi dah dibaca oleh Saudara Arif. Jadi saya boleh skip kot. Tapi beberapa perkara yang saya highlight lah. Umur saya 27 tahun. Tak jauh beza lah. Kalau sekarang ni PT3 mungkin 15, saya 27 atau lebih kurang lah sebaya Kemudian baru saja berkahwin. Baru berkahwin bulan 1 lepas. Sekarang bekerja sebagai eksekutif pengurusan latihan, merupakan penulis buku dan lain-lain tu seperti yang ditayangkan di skrin. Dan akhir sekali tu tuan-tuan dan perempuan, adik-adik disayangi sekalian, saya mendeklar diri saya sebagai seorang senior yang disayangi oleh para junior. Kalau tak saya, boleh tanya Cikgu Zarul kita. Memang junior-junior di ZAS Generation sangat rapat lah. Terutama sekali mereka yang satu rumah sukan. Okay, itu sedikit sebanyak berkenaan diri saya. Saya pun nak berkenalan dengan adik-adik pada malam ini. So boleh tulis di ruangan chat tu, bagi tahu nama penuh apa dia, kemudian jawatan. Tu Cikgu Zarul dah respon tu. Betul, Alhamdulillah. Thank you Cikgu Zarul Bagi tahu nama penuh, jawatan apa, menetap di mana dan apa yang anda harapkan daripada sesi perkongsian pada malam ini. So boleh tulis di ruangan chat Nama penuh, jawatan, menetap di mana dan apa yang anda harapkan daripada sesi perkongsian pada malam ini. So kita bila online ni dia kena interaktif. Arisa kalau ada tu boleh tulis, bagi tahu nama penuh apa dia. Adam Syaharul, Aiman Hakim, Amir Hazim, Hilda Izzati, boleh komen di ruangan chat. Amirul Wafi. Okey, saya try okey, saya nak kenalkan diri saya dulu. Silakan. Okey. Sila. Okey, nama saya Muhammad Arif. Tapi orang lebih kenali sebagai Sumare. Lepas tu jawatan saya
Jawatan saya adalah Ketua DOM dan saya menetap di Kedah, Padang Serai. Kedah Padang Serai. Okey. Terima kasih Arif. Okey, ada tu Muaz. Muhammad Muaz bin Mat Hassani, Ketua Kelas Jitra. Saya harap dapat ilmu baru. InsyaAllah. Okey. Yang lain-lain pun boleh komen di ruangan komentar sebab saya nak berkenalan dengan junior-junior pada hari inilah. Sebab kalau nak go through soalan-soalan mungkin mencabar, tapi boleh share di ruangan chat. Ini ada pengawas sekolah Nur Anis Alia. Majoriti semua dari Kedah ke? Ya. Majoriti ya. Majoriti dari Kedah lah semua. Ada yang bukan dari Kedah? Ada. Dari mana tu? Daripada Sik, Sungai Petani. Okey. Itu sedikit ta'aruf lah. Saya nak tengok latar belakang. Dan saya difahamkan malam ni majoriti adalah HiCom. HiCom ni adalah pengawas, ketua kelas, badar dan sebagainya lah. Okey, ini sesi ta'aruf. Okey, hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke slot realiti Ummah. Okey. Sebelum kita pergi bercerita tentang pengalaman di KUPSIS dan sebagainya, saya nak mengajak adik-adik daripada Abyssinian Generation ni yang merupakan pemimpin-pemimpin di Sekolah Menengah Sains Kuala Pasu ni, kita sedar ataupun tidak sebenarnya apa yang sedang berlaku di persekitaran kita ni. Realiti Ummah. Soalan dia, apa yang sedang berlaku di dunia dan di Malaysia sekarang ini? Saya mohon izin untuk memetik nama sesiapa Saya suka petik-petik nama orang ni lah. Boleh sana. Cuba nak tengok ni. Okey, saya nak minta Muhammad Ryan Khairul Azni, Ketua DOM. Apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ni? Ataupun di Malaysia sekarang ni? Yang kita tahu lah situasi semasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kat Malaysia berlakunya PKP 3.0. PKP 3.0. Okey, terima kasih. Seterusnya saya minta Dia Maisarah binti Tahir. Ya. Apa yang sedang berlaku di dunia dan di Malaysia sekarang ni? Pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19, PKP. Okey, terima kasih. Seterusnya Nur Aina Balkis Syaharudin. Wah, macam ambil attendance. Aina, silakan. Ya. Apa dah? Ya. Apa isu semasa? Ya. Apa isu semasa sekarang ni? Bully cyber. Cyberbully, okey, terima kasih. Seterusnya saya nak minta Ketua Batch Abyssina Muhammad Syahir Anas Saleh. Silakan Syahir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Saleh. Situasi yang berlaku kat dunia ni apa tu? Perbalahan di antara umat-umat. Okey, terima kasih Syahir. Perbalahan di antara umat-umat terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh malam ni tak payah panggil encik lah. Saya rasa macam tua sangat lah. Boleh panggil Abang Ikuan lah. Walaupun sebenarnya hakikatnya dah berusia sikit, tapi kita nak rasa muda boleh panggil Abang Ikuan, tak payah panggil encik dan sebagainya. Sebab saya tengok ada yang komen encik-encik ni. Panggil je Abang Ikuan. Sebab kita adalah daripada sekolah yang sama lah. Tujuan kenapa saya mengutarakan soalan berkenaan realiti umat,
Sebab hari ni ramai dalam kalangan kita ni yang sibuk dalam dunia sendiri sahaja. Kita bangun pagi, lepas tu mungkin PDPR sampai ke petang, and then malam buat assignment, and then recycle macam tu saja. Kita lupa apa yang sedang berlaku di persekitaran kita. Sedangkan di persekitaran kita ni lah nanti yang akan memberi kesan kepada diri kita dan juga mencorak masa depan kita dan sebagainya lah. Okay, jadi malam ni saya akan share 8 realiti umat, apa yang sedang berlaku di sekeliling kita ni, dan kita akan sama-sama bincang lah. Dan kalau dia memberi kesan kepada diri kita pun kita kena reflect balik. Macam mana situasi ni bagi kesan kepada diri kita dan apa kaitannya, apa yang kita perlu buat di KUPSIS sekarang ini untuk berhadapan dengan realiti-realiti tersebut. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah peperangan yang berlaku di Palestin. Kalau tengok di Palestin memang sangat-sangat dahsyat peperangannya. Kanak-kanak diculik, and then insan-insan yang tidak bermaya pun dibom, rumah mereka dibom, kehilangan keluarga dan sebagainya. Bagi apa memang situasi perang yang sangat-sangat dahsyat. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita pula diuji dengan perkara yang berbeza. Kita ada rumah, ada internet, masih ada keluarga dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita lupa akan nikmat tersebut. Soalan saya, bagaimanakah sekiranya suatu hari nanti Malaysia mengalami situasi yang sama? Kita berperang dan sebagainya, kita hilang nikmat untuk belajar, kita hilang nikmat untuk PDPR, kita hilang nikmat untuk berkawan. Mungkin hari ini ada kawan-kawan kita pula yang Allah SWT yang kembali kepada Allah SWT disebabkan peperangan dan sebagainya. Okay, ini yang pertama lah. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, bersyukurlah kerana walaupun kita pandemik, PDPR dan sebagainya, tetapi kita masih mendapat nikmat keamanan. Okay, itu yang pertama. Seterusnya, seperti yang dikatakan oleh salah satu daripada batchmate kita tadi, pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ni tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas mungkin kita rasa macam sesuatu yang sangat-sangat jauh daripada kita lah. Mungkin yang kes pun sehari 100, 200, 300. Tapi hari ni kes dah semakin banyak. 4,000, 5,000, 6,000 sehari. Mungkin juga ada dalam kalangan kita ni yang pernah positif COVID-19 ke, lepas tu pergi kuarantin dan sembuh alhamdulillah. Atau mungkin ada dalam kalangan kita ni yang rakan-rakan terdekat, ibu ayah ke, saudara mara ke, nenek ke sebagainya yang dijangkiti dengan COVID-19. Perkara yang sangat-sangat besar lah dan sangat-sangat berbahaya. Dan saya pun ada seorang kawan, umur pun lebih kurang 27, dimaklumkan dah stage 5. Stage 5 ni sangat-sangat kritikal dan telah pun ditidurkan oleh doktor lah, sangat-sangat kritikal dan dia perlu ditidurkan. Dan kita tahu bila fasa ditidurkan ni memang 50-50. Apa sahaja boleh berlaku lah. Dan tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau perkara ini berlaku kepada diri kita ataupun berlaku kepada orang yang kita sayang. Apa yang kita nak buat? Lepas dah, kalau andai kata kita dah stage 5, nikmat-nikmat yang kita ada sekarang ni pun, adakah kita masih akan diberi peluang yang sama lah. Sebagai contoh, bila kita ada kesihatan, kita boleh menuntut ilmu, kita boleh PDPR dan sebagainya. Tapi bagaimana pula sekiranya kita diuji? Adakah kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut? Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin sensitif sedikit, tapi saya perlu berkongsi juga berkenaan isu politik semasa lah. Saya bukan nak promote mana-mana parti, tapi tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ini, saya kira seorang pemimpin, bukan seorang pemimpin, sekumpulan pemimpin yang matang, yang nanti kita tahu suatu hari nanti perlu mengundi. Perlu mengundi ahli politik yang terbaik, perlu pemimpin yang terbaik untuk menentukan dasar-dasar negara kita ni lah. Hari ini kita lihat politik di Malaysia sangat-sangat mencabar. Mungkin ada yang golongan yang tidak kompeten menjadi menteri ke, menjadi wakil rakyat dan sebagainya. Lepas tu bergaduh, parti A gaduh dengan parti B. Akhirnya rakyat yang terkesan. Tuan-tuan dan puan-puan, main point dia adalah kita perlu cakna dengan politik semasa lah. Sebab politik memberi kesan kepada sistem dan dasar-dasar dalam kehidupan kita. Saya dulu pun tak suka sangat politik, tapi bila kita dah dewasa ni kita tahulah
yang kita perlu buat sesuatu, kita perlu cakna dengan isu semasa supaya kita menjadi rakyat yang cakna dan bukannya rakyat yang mudah ditipu lah. Okay. Seterusnya yang keempat adalah PDPR. PDPR lah, pembelajaran dan pengajaran di rumah. Yang ini memang sesuatu yang sangat mencabar, tetapi tuan-tuan dan puan dalam masa yang sama dia juga adalah satu nikmat. Satu nikmat sebab kita boleh berada di rumah, dekat dengan mak ayah, dekat dengan keluarga. Tetapi ada cabaran-cabaran yang kita tak nafikan memang perlu diuruskan. Mungkin tengah-tengah main game. Tengah-tengah PDPR tu, member ajak main game lah. Itu memang satu cabaran yang besar lah. Bukan itu sahaja, saya pun sebelum pernah buat kerja part time sebagai guru tuition, ajar matematik juga untuk darjah 3 dan darjah 4. Mak ayah ni memang risau. Anak-anak mereka ni ketinggalan. Sebab kalau pergi sekolah, sekurang-kurangnya dalam 5 jam tu akan fokus untuk belajar lah. Belajar berguru face to face. Tapi bila PDPR ni, anak-anak tu kadang-kadang tak boleh nak fokus depan laptop, ataupun mungkin ada kekurangan fasiliti, internet slow, bateri habis, ataupun satu rumah tu ada satu laptop sahaja, tapi anak ada 2-3 orang. Itu cabaran-cabaran dia lah. Dan cabaran-cabaran ni juga memberi kesan bukan sahaja kepada anak murid, tapi juga kepada ibu bapa dan juga guru-guru lah. Ibu bapa berisau anak ni study ke tidak. Guru-guru pun memberikan yang terbaik kepada anak-anak, mahukan kecemerlangan kepada anak-anak murid dan seterusnya lah. Okey, seterusnya yang kelima adalah isu depression. Isu depression ni isu yang sangat-sangat serius sebab dia berkaitan dengan mental health kita lah. Lagi-lagi bila fasa pandemik COVID-19 ni, ramai yang hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, kemudian berlakunya depression. Tekanan, akhirnya ada yang sampai tahap membunuh diri, kemudian berlakunya keganasan rumah tangga. Semua ini berlaku tuan-tuan dan puan dalam keadaan kita sibuk dalam dunia kita sahaja, dunia sebagai seorang pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Sains Kuala batch Avicenna. Sedar tak sedar, semua ini berlaku di sekeliling kita. Okay, yang ini pun kritikal juga. Okay, ini apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ini bendera apa ni? Mukhlis. Mukhlis Badar. Badar ahli-ahli syurga semuanya ni. Apakah bendera ini? Silakan Mukhlis. Bendera LGBT. Okey, terima kasih saudara Mukhlis. Betul. Ini adalah bendera LGBT lah. Lesbian, gay, bisexual dan juga transseksual. Baru-baru ini Suhakam, Suruhanjaya apa nama tadi? Hak Asasi Manusia Malaysia, something like that. Dia nak menggesa supaya adanya unit kajian yang boleh memberi kelulusan dari sudut undang-undang berkenaan jantina ketiga di Malaysia lah. Jantina ketiga di Malaysia. Maksud dia nak jadikan benda tu halal. Dari segi undang-undang, jantina ketiga tu halal di Malaysia. So mungkin sekarang ni di KUPSIS ada Aspura, Aspuri. Mungkin kalau ada jantina ketiga jadi Aspuro ke dan sebagainya lah. Dekat tengah-tengah di antara Aspura dan Aspuri. Ini tuan-tuan dan puan-puan juga sedang berlaku di bukan sahaja di luar negara tetapi juga di Malaysia lah. Okay, LGBT Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kalau benda ni berlaku kepada anak cucu kita lah. Na'udzubillah min zalik. Okay. Okay, sorry cikgu. Tuan-tuan dan puan-puan terasa tua pula. Okay, adik-adik jadi sayangi Okay, yang ini mungkin sensitif sikit kepada adik-adik perempuan. Apa ada ni? Kita bagi adik-adik perempuan jawab lah Intan Rohi Kristina Rohizam. Ni apa dia ni? Ya saya. Gambar apa tu? Yang 7 orang ni. K-pop. Kumpulan mana? Korea. Tak tahu? Tak tahu. Okay, kita cari yang tahu. Dia Maisarah. Ya saya. Ni apa nama kumpulan ni? Apa nama kumpulan? Okay, betul. Okay, thank you dia. Saja nak tanya ni. Okay, ada dalam kalangan adik-adik kita ni yang bukan zaman Avicenna sahaja, malah zaman Zenith Generation pun ada pelajar form 5 lelaki yang taksub dengan Korea-Korea ni lah. Zaman kami dulu zaman Super Junior dengan Girls Generation. Memang geli lah.
dan benda tu dilayan oleh pelajar lelaki. Ini adalah satu contoh hiburan-hiburan yang kita kata hiburan-hiburan yang melalaikan dan sebenarnya tidak bermanfaat pun kepada diri kita lah. And then kalau tengok sebelum ni pun ada apa, BTS buat kerjasama dengan McD dia buat BTS meal. Dia bagi apa, 8 biji nugget, air dan sebagainya, ada sos apa saya tak ingat lah. Tapi pun ramai yang beli disebabkan minatnya terhadap BTS ini. Okay, dalam ni habis sini ada ke yang bash, ada ke yang suka BTS? Adakah geng-geng army dalam ni? Ada ke? Tak ada. Tak ada okay, tak ada tak apa. Kalau ada tu kena istighfar banyak-banyak Okay, ini untuk wanita, untuk pelajar perempuan, untuk Aspuri. Untuk Aspura pula, okay, ini dia. Yang menguji lah. Yang menguji pelajar-pelajar lelaki kita ni adalah game-game online, e-gaming, PUBG, Dota dan game-game lain lah. Saya pun tak tahu apa yang berlaku, apa yang trending sekarang ni. Tetapi ini juga merupakan ujian-ujian yang menguji kita lah. Dan kalau kita lihat pun mungkin ada yang waktu PDPR ke, mungkin dia rasa mengantuk, lepas tu dia main game sekejap, sedar-sedar PDPR dah habis. Waktu-waktunya buat assignment pun dia buat perkara-perkara lain. Ini juga ujian-ujian. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan, minta maaf. Adik-adik yang disayangi sekalian, ini adalah realiti umat yang sedang berlaku di persekitaran kita ni. Antaranya lah. Dan benda ini juga memang akhirnya nanti akan memberi kesan kepada diri kita, sama ada kita nak kita mengiyakan ataupun kita menafikan benda ini berlaku. Perangan di Palestin, pandemik COVID-19, yang ini memang sangat-sangat beri kesan kepada diri kita. Politik, isu semasa, PDPR, depression, anxiety, normalisasi LGBT dan juga hiburan-hiburan seperti K-pop dan juga e-gaming. Ini adalah realiti umat. Okay, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, saya dah mix up ni. Game-game macam ni adik-adik bukannya tak boleh main. Boleh je main, tapi perlu pada kadar yang betul. Sebagai contoh, kalau kita ulang kaji dalam sehari berapa? Mungkin dalam ulang kaji dalam 2 jam, main game mungkin kita kawal dalam 30 minit. Yang tu saya kira satu dos yang sihat lah. Tapi kalau kita ulang kaji sejam, main game 3 jam. Itu adalah contoh yang tidak sihat. Jadi kita perlu kawal diri kita ni supaya kita bijak menguruskan masa, kerana pada akhirnya nanti kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Okay. Ada soalan tak sebelum saya pergi ke slide seterusnya untuk realiti umat ni? Tiada. Tiada. Okay. Kalau tak ada, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, ini adalah kata-kata daripada Imam Al-Bana. Kita dah tahu berkenaan isu semasa tadi. Kita perlu sedar dan cakna dengan realiti semasa supaya kita ni, para pemuda Islam, mesti difahamkan ada juga yang non-Muslim seorang. Tapi yang penting kita perlu bersiap siaga untuk menghadapi dan mengubah realiti tersebut dengan jiwa besar. Berkata Imam Al-Bana, asas keimanan adalah hati yang bersih. Kita reflect, ada tak kita ciri-ciri ni? Pertama, hati yang bersih. Kemudian asas keikhlasan ialah jiwa yang suci. Asas semangat ialah keinginan yang kuat. Asas usaha ialah keazaman yang membara. Dan semua sifat ini tidak wujud kecuali pada diri seorang pemuda. Jadi adik-adik di hadapan saya inilah pemuda-pemuda yang suatu hari nanti akan ambil SPM, kemudian akan belajar di universiti, kemudian akan bekerja dan akan menghadapi realiti-realiti yang disebutkan sebelum ini secara face to face. Hatta sekarang pun kita dah hadapi dah situasi seperti pandemik COVID-19, PDPR, ujian hiburan, K-pop, e-gaming dan sebagainya lah. Okey, jadi kita ada 3 pilihan. Yang pertama adalah untuk mengubah ke arah kebaikan. Yang kedua, kita buat tak peduli je. Lantakpilah apa yang berlaku, asalkan aku hidup. Dan yang ketiga adalah kita menafikan. Sebagai contoh, mungkin kita ada minat-minat kita, minat main game ke, minat tengok movie, ataupun minat tengok anime, Pokemon ke, Boruto, Naruto, Sasuke dan sebagainya. Itu minat tak apa. Itu kadang-kadang benda tu harus
Harus means kita ada minat, benda tu harus. Tetapi kita ni jangan menafikan bahawa perkara-perkara tersebut tidak bermanfaat. Ataupun kita panggil melalaikan lah. Sebagai contoh tengok anime. Anime ni melalaikan. Jadi jangan menafikan benda tersebut. Dan sebagai seorang Muslim, kita pun dah tahu benda tersebut lalai. Kita tidak sepatutnya mengajak rakan-rakan lain untuk bersama dengan kita dalam kelalaian tersebut lah. Kalau kita suka tengok movie ataupun tengok Korea, drama dan sebagainya, tengok seorang-seorang. Janganlah ajak kawan-kawan yang lain pula. Tapi kalau kita suka main game dan kita tahu benda tu lalai, kita cuba sebaik mungkin untuk tidak mengajak orang lain bersama-sama dengan kelalaian tersebut. Ini adalah pilihan lah. Okay, seterusnya saya nak kongsikan satu hadis. Yang ini Badar ni, tolong siapa-siapa Badar boleh hafal hadis Kalau bukan Badar pun boleh hafal juga. Hadis yang sangat memberi kesan kepada diri saya lah. Hadis ni saya dengar waktu saya berada di Indonesia Malaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT kagum kepada seorang pemuda yang tidak ada pada dirinya sifat sobuah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud sobuah dalam hadis ini ialah bersifat kebudak-budakan dan tidak matang. Contoh kebudak-budakan apa dia? Mungkin dia suka dimanjakan ataupun suka memberontak. Tidak matang apa dia? Mungkin dia selalu mengejek rakan-rakan dia. Apa lagi? Dan lain-lain. Nombor 2, suka membuang masa dan tidak mahu mengambil tanggungjawab. Ini saya rasa dalam batch Avicenna yang berada di hadapan saya ini, semuanya yang bertanggungjawab lah. Sebab semuanya diberikan tanggungjawab untuk memimpin. Ada ketua badar, ada badar, pengawas pusat sumber, PRS dan sebagainya. Semua ini adalah pemimpin dan insyaAllah sifat ini tak ada lah. Sifat tidak mengambil tanggungjawab ini tak ada dalam peserta pada malam ini. Nombor 3, suka mencari perhatian orang lain. Ini kalau orang Kedah dipanggil mencapap mencari publicity. Tapi dia bergantung jugalah. Kalau publicity itu diperlukan, maka itu dibenarkan lah. Sebagai contoh, kalau dia perlu buat announcement ke apa ke, itu memang perlu berdiri di hadapan publicity, itu dibenarkan lah. Tapi kalau dia mencari publicity murahan, buat masalah ke dan sebagainya, itu memang sifat-sifat sobuah lah. Dan yang keempat, tidak mampu mengawal emosi dan perasaan sehingga mendatangkan kesan buruk kepada diri sendiri atau orang lain. Kadang-kadang dia emo lebih, tak boleh terima teguran dan sebagainya. Ini pun antara ciri-ciri sobuah yang saya harapkan adik-adik pada malam ini bersifat matang lah. Mungkin sekarang ni form 3 kita rasa macam masih rasa macam muda lagi, tapi nanti sedar tak sedar cepat je. Nanti kita dah tiba-tiba form 5, betul tiba-tiba dah masuk universiti, tiba-tiba dah bekerja, tiba-tiba dah kahwin dan beranak pinak dan sebagainya lah. Even macam saya pun dulu waktu form 4 mungkin Cikgu Masri dah tengok, dia ni adik-adik kan, ataupun anak-anak je. Dan ni dah berkahwin dah pun berumah tangga. Macam saya juga waktu saya form 5, saya tengok Zarul ni, Cikgu Zarul, saya minta maaf, macam adik-adik. Form 5, form 1 memang macam adik-adik lah. Lepas tu sekarang ni dah jadi cikgu kepada adik-adik yang lain pula. Okey, Cikgu Masri komen di situ, perkataan matang saya sebut dari batch ni form 1. Okey. So itu satu benda yang perlu kita hargai lah. Mendapat cikgu yang sangat-sangat mementingkan kematangan ni memang sangat-sangat perlu kita hargai. Lagi cepat kita matang, lagi cepat kita menerima tanggungjawab, lagi cepat kita belajar dan lagi cepat kita menjadi orang yang dewasa lah. Okay, terima kasih Hanis dan juga Intan atas respon yang diberikan. Okay, sebelum pergi ke slide seterusnya, saya nak minum dulu. Okay. Sebelum pergi kepada realiti alumni KUPSIS, ada apa-apa soalan tak? Berkenaan sifat matang ke apa dan sebagainya. Ada soalan boleh tanya Zarul pun tiba-tiba dah jadi cikgu. Dulu kita minta dia buat Maggi je. Tapi tiba-tiba dah jadi cikgu lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ya ada. Okay, kalau ada nanti boleh tanya di ruangan chat dan sebagainya Baik. Iwan, saya nak tanya yang tadi pasal okey, ni okey, suka mencari perhatian orang lain.
Bising pula kat dapur tu. Okey tak. Suka mencari perhatian orang lain ni, kadang-kadang ada student yang dia tak sedar perbuatan dia tu macam-macam nakkan perhatian orang lain. So macam mana kawan-kawan dia nak tegur perbuatan dia. Mungkin dia tak sedar tapi orang lain tu nak tegur dia. Okay, supaya dia tak buatlah benda yang orang lain nampak dia macam mencari perhatian orang lain. Contohnya, okay, katakanlah Contohnya tengok. Contohlah katakanlah budak tu dia memang semula jadi dia aktif kan. Dia involve macam-macam. Dia bukan niat dia macam dia nak cari perhatian kan, tapi macam orang lain nampak dia macam mencari perhatian. Mungkin dari sudut pandang orang lain dia macam mencari perhatian. Okey, macam mana? Apa pandangan dan nasihat Ikhwan? Nasihat kepada yang mencari perhatian tu ke ataupun nasihat kepada kawan-kawan tu cikgu? Dua-dua. Dua-dua Kadang-kadang dia tak berniat pun nak cari perhatian, dia macam dia rasa tu diri dia. Contoh macam Cikgu Zarul kan, dia memang happy go lucky. Dia bukan nak cari perhatian pun. Okey, itu contohlah. Zarul jangan marah nah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ini benda ni pun sebenarnya berlaku dalam semua batch. Bukan batch Abizina sahaja. Batch tenis pun dulu ada juga orang-orang yang mungkin dia terlebih ke hadapan. Kita panggil terlebih ke hadapan pula Kata saya pun cikgu, saya pun pernah juga dicop sebagai orang yang suka mencari perhatian lah. Sebab jawatan pegang bukan main banyak. Ketua Badar pula. Ketua PRS, Badar, waktu form 4 jadi ketua kelas. Lepas tu apa lagi? Join apa nama lagi? Join debat bahasa Inggeris. Join apa lagi? Pantun, pidato dan sebagainya. Semua perkara ini tidak dinafikan kita perlu dikenali. The safe word dia, perkataan yang sesuai adalah perlu dikenali lah. Sebab bila kita nak buat kerja sebagai badar ni, kalau orang tak kenal, macam mana kita nak buat? Jalankan tanggungjawab. Apa lagi? Benda-benda tu adalah yang kita perlu berada di hadapan orang lain. Sebagai contoh nak berpidato, kena berpidato di atas pentas. Tak dapat tidak, kita perlu mendapatkan perhatian orang lain. Nak debat pun perlu juga. Kita perlu ada satu kemahiran untuk mengawal crowd. Dan saya juga selalu menjadi MC. Jadi MC pun selalu juga, orang panggil apa? Perlu juga berada di hadapan. Dan tak dapat dinafikan, bila kita selalu berada di hadapan ni, orang akan, at one point, orang akan menyampah. Ini adalah dia punya risiko-risiko yang kita perlu tanggung. Okay, jadi persoalan dia tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang disayangi sekalian, apa yang kita kena buat? Pertama sekali, jangan pernah kita matikan kita punya minat dan kita punya bakat disebabkan terlalu memikirkan berkenaan orang lain. Sebagai contoh, kalau kita suka bagi tazkirah dekat surau, tiba-tiba kita dengar orang lain cakap, engkau solat pun selalu sodom dan sebagainya, tiba-tiba nak bagi tazkirah. Itu adalah kata-kata orang yang sepatutnya kita tidak, yang kita kena tapis. Dia ni sebenarnya nak menjatuhkan aku ke ataupun nak bagi nasihat. Itu yang pertama. Nasihat yang pertama, jangan matikan bakat dan minat kita. Yang kedua adalah, ini paling penting, kita kena kawal diri. Kawal diri. Kawal diri kat sini maksud dia, bila kita berada di atas pentas dan bila kita dikenali ni, kita jangan pula over. Over sebagai contoh menggedi-gedi ke, mengada-ngada ke, buat benda-benda pelik ke, yang kita tahu dia mencari publicity secara negatif. Benda tersebut jangan. Kalau kita buat mencari publicity untuk tujuan yang positif, itu dibenarkan. Itu memang sifat-sifat seorang pemimpin, dia perlu dikenali dan dia perlu juga dipengaruhi lah. Itu saya punya point lah yang pertama. Apa tadi? Jangan matikan minat. Yang kedua, kawal diri. Kalau kita tahu orang tak suka, kita kawal diri dan kita reflect balik diri kita lah. Ada tak benda-benda yang aku buat ni betul-betul negatif ke ataupun sebenarnya bukan aku yang bermasalah, dia yang bermasalah. Itu yang pertama dari sudut orang yang mencari publicity. Itu yang pertama lah.
Yang kedua pula dari segi orang rakan-rakan di sekeliling ni. Rakan-rakan di sekeliling ni. Kadang-kadang kita ni bila nampak orang lain lebih dan kita tak nak ke depan. Kita tak suka orang lain ke hadapan, tetapi kita sendiri tak suka ke hadapan, jadi kita ambil inisiatif untuk mengecam dia. Kita kecam dia, lepas tu kita selalu gotok-gotok di belakang, kita mengumpat perkenaan dia dengan orang lain. Ini juga satu sifat yang saya rasa bukan sifat yang cemerlang. Orang yang cemerlang, dia tidak akan menjatuhkan orang lain. Sebab hidup kita ni adik-adik, bukannya seperti jongkang-jongkit. Kalau jongkang-jongkit ni, kalau kita nak berada di atas, orang lain kena berada di bawah. Tidak. Kita hidup ni, kita boleh sama-sama naik lah. Sebagai contoh kalau kita tengok, dia boleh ke hadapan, dia selalu bercakap di hadapan, boleh selalu aktif dan sebagainya. Kalau kita rasa cemburu, apa yang perlu kita buat adalah kita reflect balik diri kita ni. Macam mana aku nak jadi seperti dia ni? Macam mana aku nak aktif? Macam mana aku nak mampu berada di hadapan, bercakap di hadapan dan sebagainya. Kalau tak mampu, apa yang kita boleh buat adalah kita memberi sokongan ataupun kita mencari kekuatan diri kita sendiri. Mungkin kita tak boleh berpidato ke, tak boleh jadi MC ke, tak boleh baca doa di hadapan orang ramai. Mungkin kita ni hebat dalam bersukan, hebat dalam akademik dan sebagainya. So, adik-adik, sekiranya kita ada kawan-kawan yang suka mencari publicity ni, kita jangan jatuhkan dia, tapi kita tegurlah secara baik. Kita tegur secara baik, mungkin one to one, kita bagi tahu dia, aku sokong dia apa yang hang buat. Tapi mungkin tapi sebagai kawan, aku rasa aku perlu tegur hang ni, sesuatu ni lah. Mungkin hang terlalu menggedik ke, menggeletis ke dan sebagainya, hang kena kawal diri lah. Dan orang yang ditegur juga perlu terbuka dengan teguran. Jangan bila kita tegur, serentak putus kawan, update WhatsApp story dan sebagainya lah. Cikgu harap menjawab soalan cikgu. Anik, mic turn on. Ya, menjawab. Thank you. Okay, terima kasih. Saya pergi pada slide seterusnya. Tadi saya berkongsi berkenaan dengan realiti umat. Realiti umat di dunia dan juga di Malaysia lah. Sekarang saya nak berkongsi berkenaan realiti alumni KUPSIS. Ini abang-abang kakak kita ni, termasuklah diri saya sendirilah. Okey, ini sekolah, ini zaman universiti, ini zaman bekerja lah. Okey, dekat sekolah adik-adik, kita ada 3 jenis pelajar lah. Pelajar yang pertama adalah mereka yang cemerlang. Pelajar cemerlang ni biasanya mereka jelas matlamat dan yang paling penting mereka sentiasa berusaha untuk berjaya lah. Apa mic on tu? Anik ke? Okay. Jelas matlamat dan sentiasa berusaha untuk berjaya ni, saya tak definisikan pelajar cemerlang tu sebagai mereka yang dapat straight A ke, mereka yang dapat A+, straight A+ ke dan sebagainya, bukan. Cemerlang di sini adalah mereka yang sentiasa berusaha untuk berjaya. Okey, manakala biasa-biasa pula adalah pelajar yang go with the flow dan berusaha ala kadar saja. Kalau cikgu suruh buat 3, dia buat 3 saja. Ada tak tambah usaha lebih lah. Dan yang ketiga pula, pelajar yang gagal adalah mereka yang tak ada matlamat hidup dan tidak berusaha untuk berjaya. Dan lebih mendukacitakan, mereka bukan saja tidak berusaha untuk berjaya, tapi mereka juga tak suka melihat kejayaan orang lain. Ini antara ciri-ciri pelajar yang gagal lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang disayangi sekalian, bila masuk universiti, habis SPM nanti, situasinya akan menjadi berbeza. Kita pergi ke alam kerjaya teruslah. Ada yang mungkin dia cemerlang. Di KUPSIS dia cemerlang, disayangi guru, selalu siap kerja rumah dan sebagainya. Tapi bila dia masuk universiti, lepas SPM, tiba-tiba ada dalam kalangan alumni KUPSIS yang saya perhatikan, bila dia masuk universiti dia jadi pelajar yang biasa-biasa. Mahasiswa-mahasiswi yang biasa-biasa. Yang sekadar pergi kuliah, makan di kafe, balik ke dom, tidur di katil. Itulah kuliah, kafe dan katil. Kemudian saya kadang-kadang ada juga survey, kenapa macam ni kan? Dulu kat sekolah selalu perform. Tapi masuk universiti tiba-tiba jadi pelajar biasa-biasa aja. Lepas tu dia kata, dia dah penat. Dia dah penat menjadi seorang pelajar yang cemerlang di sekolah.
Jadi dia mengambil keputusan untuk menjadi pelajar yang biasa-biasa di universiti. Yang ini saya kira memang sangat-sangat waste of talent, membazir bakat. Dia ada bakat, dia ada kemahiran jadi pemimpin, tapi bila masuk universiti dia pilih untuk menjadi pelajar yang biasa-biasa. Akhirnya mungkin dia jadi manusia yang biasa-biasa juga yang hidup untuk kepentingan diri sahajalah. Ada juga yang cemerlang dan masuk universiti pun cemerlang juga, dia pandai pilih kawan, merancang masa depan, dan akhirnya jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Ada juga yang mungkin dia cemerlang, tiba-tiba dia jadi pelajar yang gagal kerana salah memilih kawan dan juga culture shock. Culture shock mungkin kalau dekat Kupsis, malam-malam tak boleh keluar, pergi makan ke mana ke. Tapi bila masuk ke universiti, tiba-tiba setiap malam lepak dengan member, lepak dekat kedai makan, lepas tu main phone sampai tengah malam. Ini adalah culture shock lah. Kalau mungkin di Kupsis, kita wajib pergi ke kelas, ada kehadiran dan sebagainya. Masuk universiti tak ada kehadiran, tak ada attendance, tak wajib pun. Jadi dia tak pergi kelas, konten kelas banyak-banyak, last gagal dalam exam. Bila gagal dalam exam, mungkin dia susah nak cari kerja ke, dan menyusahkan orang lain, akhirnya menjadi manusia yang memudaratkan orang lain lah, menyusahkan orang lain dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, adik-adik ini saya ingin sekalian reflect balik. Sekarang ni kita berada di mana? Kita berada di zaman sekolah ni. Adakah kita pelajar cemerlang? Adakah kita tahu apa matlamat hidup kita? Kita nak SPM nak berapa A, lepas SPM kita nak belajar bidang apa dan nak kerja apa? Dan adakah kita berusaha ke arah kejayaan? Itu yang pertama, pelajar yang cemerlang. Atau kita ni pelajar yang biasa-biasa saja, sekadar go with the flow dan berusaha pun ala kadar saja, ataupun adakah kita ni orang yang ada ciri-ciri manusia yang gagal, iaitu tak ada matlamat hidup dan tidak berusaha pun ke arah kejayaan. Dan tiga ni dia boleh berubah setiap fasa ni. Boleh jadi dia cemerlang, tiba-tiba dia jadi biasa-biasa, tiba-tiba dia jadi gagal. Boleh jadi sekarang ni mungkin dia gagal, nanti kat universiti dia cemerlang, akhirnya jadi manusia yang cemerlang juga. Tuan-tuan, adik-adik, kita pilih. Kita nak jadi macam mana sekarang ni? Cemerlang ke, biasa-biasa ke, gagal? Dan bagaimana pula dengan masa hadapan kita? Cemerlang juga ke? Ataupun biasa-biasa ataupun gagal? Itu tepuk dada, tanya iman. Cikgu Masriah pun bersetuju. Definisi cemerlang adalah kita jelas matlamat dan sentiasa berusaha untuk berjaya. Bukannya didefinisikan sebagai dapat 9A ke, straight A ke, straight A plus ke, bukan. Itu bukan definisi cemerlang yang sebenar. Sebab andai kata kita sentiasa berusaha, ada akhlak yang mulia, sasiah yang terpuji, adab sopan, menjaga adab dengan guru-guru, itu lebih penting. Kita sentiasa berusaha ke arah menjadi pelajar yang cemerlang, itu lebih penting. Sebab kalau kita ada sasiah, insya-Allah ilmu itu akan datang kepada kita, insya-Allah kejayaan itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita tak ada akhlak, tak beradab dengan guru-guru, cikgu pun tak bagi kita keberkatan, restu dan sebagainya, nanti ilmu tersebut tidak berkat, akhirnya nanti dia akan memberi kesan kepada diri kita lah. Okay, tuan-tuan, adik-adik, kita pergi kepada slide seterusnya. Kita dah tahu tadi ciri-ciri bagaimana pelajar yang cemerlang. Dalam slide kali ini saya akan ceritakan bagaimana bagaimana kita hendak mencapai kejayaan. Okay, pertama sekali, ini yang paling penting lah, iaitu kita kena jelas matlamat hidup kita. Okay, sebab saya dah terlalu banyak membebel ni, saya nak petik nama, nak tanya cita-cita adik-adik kita ni, adik-adik Bisina ni. Okay, disilakan Saudara Nabil Shazwi. Nabil Shazwi, cita-cita jadi apa? Ya, cita saya nak menjadi seorang juru terbang. Okay, terima kasih Nabil. Juru terbang Seterusnya, kita ambil wanita lah Hanis Batrisha, Ketua DOM. Ya, saya. Nak jadi apa? Masih dalam tak decide lagi. Okey, tak apa. Terima kasih Hanis. Kita pergi kepada adik Atikah Fasha. Ya, saya. Atikah nak jadi apa Atikah? Doktor. Jadi doktor, mau comel ya. Suara pun dah tahu comel. Alif Aiman, nak jadi apa? Saya nak jadi peguam. Oh, Masya Allah, bagus. Peguam apa tu? Syariah ke? Saya nak jadi
Sivil. Civil, okey, bagus-bagus. Kita jarang saya jumpa pelajar sains yang nak jadi peguam civil lah. So nanti kena jumpa kaunselor, tanya dia macam mana saya daripada science stream ni nak pergi ke arah social science Okay, last kita bagi siapa ni manusia yang bertuah ni? Izul Afiq. Dah ke? Izul Afiq. Ya. Nak jadi apa? Doktor. Okay, doktor juga. Okay, terima kasih kepada yang memberi respon. Okay, itu adalah contoh matlamat jangka panjang kita lah. Nak jadi apa, cita-cita apa, bekerja di mana dan sebagainya. Ataupun nak belajar bidang apa, itu semua adalah matlamat jangka panjang. Yang dah ada matlamat, Alhamdulillah. Yang masih mencari-cari pun Alhamdulillah juga. Kita perlu bersyukur sebab kita ni masih muda. Baru umur 15 tahun, baru form 3. Masih banyak lagi masa untuk kita mencari matlamat hidup kita ni. Lepas ni boleh jumpa Cikgu Masriah. Cikgu, saya tak tahu nak jadi apa, cikgu tolong bimbing saya cikgu. Pun kena manfaatkan Cikgu Masriah Okay, itu matlamat jangka panjang. Matlamat jangka pendek pula pun perlu ada juga. Sebagai contoh sekarang ni, di sekolah menengah sains Kopasu, apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak sumbang? Apa masalah yang kita nak selesaikan? Apa lagi yang aku nak apa lagi yang aku boleh sumbangkan kepada sekolah sepanjang aku berada di KUPSIS ni? Ataupun sekarang ni mungkin kita ada peperiksaan dan sebagainya, apa yang aku nak capai? Keputusan yang bagaimana aku nak capai? Itu adalah suatu matlamat jangka pendek yang pada akhirnya nanti dia akan bawa kepada matlamat jangka panjang dan juga matlamat akhirat kita lah. Bagi Muslim kita ada syurga dan neraka dan saya yakin dan percaya insya-Allah semua pada malam ni nak masuk syurga. Jadi kita pun perlu bergerak ke arah matlamat tersebut. Okay, ini matlamat. Sebelum matlamat, kita perlu juga berusaha dan juga berdoa. Kita tak boleh bermatlamat, lepas tu tidur ataupun 24 jam main game, tengok movie dan sebagainya. Tidak, dia tidak selari lah antara matlamat kita dan juga usaha. Usaha ni mesti selari dengan matlamat. Kalau nak mencapai matlamat hidup yang cemerlang, nak jadi doktor, nak jadi civil engineer, jadi pilot dan sebagainya, kita perlu berusaha dan juga berdoa lah. Sebagai contoh untuk peribadi, kita kena perbaiki diri serta rajin dan kuat berusaha. Untuk ibu bapa pula dan juga guru, kena sentiasa hormat dan doakan mereka dan mendapatkan bimbingan daripada mereka lah. Daripada ibu ayah kita kongsi cita-cita kita dengan Cikgu Masriah ataupun dengan kaunselor-kaunselor. Bagi tahu kaunselor cakap saya tak tahu nak jadi apa ni cikgu, boleh tak buat personality test. Macam saya dulu pun di sekolah waktu form 5 tak tahu nak ke mana selepas form 5 tu. Macam blur-blur kan. Asyik study tiba-tiba blur tak tahu nak pergi mana. Jumpa dengan cikgu kaunselor waktu tu, Cikgu Rosmira Saad, ketua kaunselor lah. Dan Cikgu Rosmira guide lah, dia kata okey kalau dapat keputusan cemerlang, boleh pergi luar negara, boleh ambil asasi pun boleh. Lepas tu dia bagi tahulah apa kelebihan STPM, apa kelebihan asasi, kelebihan matrikulasi, kelebihan STAM dan sebagainya. Semua benda tu nanti dia akan bimbing kita lah. Yang ini juga yang perlu kita manfaatkan bila kita berada di KUPSIS. Okey, kemudian hubungan dengan kawan, senior dan juga junior pun perlu kita jagalah. Ini hablum minan nas. Hubungan dengan kawan-kawan kita, senior dan juga junior, perlu saling membantu dan juga tunjukkan kuduah. Sebagai contoh, kalau kawan-kawan, kami di Zionist Generation dulu ada sistem pairing. Sistem pairing, pelajar-pelajar yang cekap ni ataupun pelajar-pelajar cemerlang akademik ni nanti akan di-pairkan dengan rakan-rakan yang mungkin kurang sedikit. Akademik mereka kurang sedikit, jadi akan di-pairkan. Nanti akan ada siri-siri yang kita belajar bersama. Kalau ada soalan yang dia tak tahu, kita akan bimbing dia dan sebagainya lah. Itu satu bentuk pair, iaitu kita pairkan pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang kurang cemerlang. Yang kedua adalah kita pairkan dari segi, sebagai contoh dulu saya di sekolah memang AdMed ni memang sangat-sangat mencabar lah. Subjek sangat-sangat mencabar. Tapi saya cemerlang dalam subjek bahasa Inggeris, biologi, subjek mahfal ni cemerlang lah. Jadi saya cari kawan yang dia lemah bahasa Inggeris tapi dia power dalam bidang AdMed. Dan Alhamdulillah kawan tersebut ada di satu dom lah. Kami tinggal satu dom
Jadi setiap malam kami study bersama, sebelum subuh bangun awal study bersama. Saya ajar dia, dia ajar saya. Dia lebih meningkatkan kefahaman. Kadang-kadang bila dengan kawan ni, kita akan lebih selesa lah untuk belajar. Mungkin kalau dengan guru kita takut nak tanya soalan, tapi dengan kawan-kawan kita lebih selesa nak bagi tahu aku tak faham lah. Hang boleh tak ajarkan aku. Macam tu lah. Itu dengan kawan. Dan untuk kawan ni adik-adik, jangan pernah kita tinggalkan sesiapa. Jangan pernah kita tinggalkan kawan-kawan kita terkontang-kanting. Kita nampak dia ni lemah subjek sains, tapi kita power subjek sains, so kita biarkan saja kawan kita ni terkontang-kanting. Jangan begitu. Kita kena sentiasa membantu rakan-rakan kita ni. Sebab bila kita satu batch, kita ni duduk daripada form 1 sampai form 5 sekali ni. Dah ibarat satu keluarga dah. Jadi kalau kita nak berjaya, pastikan kita berjaya bersama-sama. Kena ketawa bersama, menangis pun bersamalah. Jadi kita bantu rakan tersebut. Jangan kita nak berjaya seorang-seorang je. Apa nak berlaku kepada kawan-kawan kita lantak pergi mereka tu tak nak lah. Kita kena bantulah. Okay, senior. Okay, senior ni pun adik-adik, kita faham je lah. Ada senior-senior yang baik, ada senior-senior yang mungkin nakal sikit. Tapi tu tak apalah. Yang penting kalau ada senior-senior yang cemerlang tu, kita bina hubungan baik dengan mereka, kita minta bimbingan dengan mereka lah. Dan junior pun penting. Kenapa penting adik-adik? Macam saya dulu waktu saya form 5, saya sangat-sangat menjaga hubungan dengan junior-junior ni. Terutama sekali batch Z Generation. Itu batch Cikgu Zarul kita lah. Zenis, Zez, Zarul lah. Semua Z belakang lah. Apa yang saya buat adalah saya bina hubungan baik di antara senior form 5 dengan juga dengan pelajar-pelajar Z Generation form 1 ni. Sebab kadang-kadang senior-senior ni dia ada ego dia sendiri. Dia rasa macam aku dah lama lah, padahal baru form 5 kan, baru umur 17. Tak banyak pengalaman sangat pun sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kita ni superior. Kita senior, kita hebat. Lepas tu ada yang sampai tahap membuli adik-adik ni. Membuli-buli kadang-kadang sampai mengakibatkan kecederaan fizikal ataupun mungkin trauma dan sebagainya. Adik-adik ni takut nak jumpa senior. Bagi saya ni satu budaya yang sangat-sangat negatif. Dan adik-adik, kita kena ingat dalam Islam kita diajar orang yang dianiaya ni doa mereka mustajab. Orang yang dianiaya doa mereka mustajab. Bayangkanlah kalau kita ni jadi senior, kita bully junior-junior kita ni, yang kita tahu junior kadang-kadang ni mereka ni lebih yang panggil apa, kurang berdosa lah daripada kita ni dah hidup lagi lama ni. Jadi mereka punya doa tu lebih mustajab. Sebab mereka adalah golongan yang dianiaya. Dan bila doa mereka mustajab, sebagai orang yang dibuli, agak-agak adakah mereka akan mendoakan kebaikan kepada kita yang membuli mereka ni, atau adakah mereka akan mendoakan kegagalan kepada kita? Itu kita kena tepuk dada tanya iman lah. So jagalah hubungan dengan ibu bapa, guru, kawan-kawan, senior dan juga junior sekolah lah. Okay. Sebelum kita nak berusaha, kita kena ada apa tuan-tuan, adik-adik, kita kena merancang kejayaan. Sebab kita tahu kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Kalau kita berjaya dalam merancang, kita merancang untuk berjaya. Jadi apa yang perlu kita rancang? Pertama sekali adalah kenal pasti matlamat hidup. Kita nak jadi apa? Lepas SPM kita nak belajar bidang apa, universiti mana, and then lepas tu nak kerja di mana, sebagai apa dan sebagainya. Semua itu perlu dirancang. Okay, dia tidak akan datang secara bergolek. Tidur-tidur, bangun-bangun je, aku nak jadi engineer lah. Bukan-bukan. Kita perlu rancang. Kita kena kenal pasti minat kita dan sebagainya. And then kenal pasti kerjaya idaman dan juga bermanfaat. Ada orang dia nak jadi apa ya? Mungkin professional gamer. Professional gamer ni mungkin kerjaya idaman. Tapi kena bermuhasabah pula. Adakah kerjaya tersebut kerjaya yang bermanfaat? Nak tahu macam mana bermanfaat atau tidak? Di akhirat nanti, kalau Allah tanya apa yang kau buat dengan hidup kau, apa yang kau gunakan masa yang aku beri kepada kau, apa yang kau buat, adakah kita nak jawab di hadapan Allah, ya Allah, aku adalah seorang professional gamer. Saya rasa itu bukan jawapan yang tepat lah. Jadi kita kena reflect balik cita-cita kita apa. Untuk cita-cita nanti mungkin boleh tanya dengan Cikgu Masriah. Cikgu Masriah pun boleh bimbing. Cikgu Masriah lebih kenal adik-adik di Business Generation ni nak jadi apa, kecenderungan minat dan sebagainya. Cikgu Masriah pun boleh bimbing lah. And then boleh juga buat analisa SWOT. SWOT tu stand
strength, weaknesses, opportunity, threat. Apa kekuatan diri kita ni? Mungkin kita ni jenis yang suka bercakap di hadapan, kita power dalam matematik dan sebagainya. So apa yang kita boleh jadi dengan kekuatan tersebut? Kelemahan pula, mungkin kita ni lemah dalam subjek-subjek menghafal ke, lemah dalam bahasa Inggeris. So macam mana kita nak perbaiki kelemahan tersebut supaya kelemahan tersebut tidak menjadi halangan untuk kita mencapai kejayaan. And then opportunity, apa peluang yang ada? Kalau kat sekolah ni, kalau aku nak jadi lawyer ni, so apa yang perlu aku buat? Mungkin dekat sekolah ni aku dah mula masuk tim debat ke, tim pidato ke untuk membina keyakinan dan sebagainya. Threat pula adalah ancaman. Apa ancaman yang aku ada sekarang ni? Mungkin ada terlalu banyak hiburan-hiburan, terlalu banyak game yang perlu dimain dan sebagainya. Itu semua threat yang perlu kita atasi. Ini adalah kaedah bagaimana nak mencapai matlamat ataupun mencapai kejayaan. Pertama, kena ada matlamat yang jelas, kena berusaha dan kita kena merancang kejayaan. Sebelum ke slide seterusnya, ada soalan tak? Ada orang ke? Ada. Ada lagi? Ada soalan ke? Saya ada soalan. Silakan. Macam mana kalau bagi sesetengah orang tu, family dia tak semestinya menyokong. Ada yang tak faham family, ada yang family tak faham dengan kita. Macam mana kita nak teruskan untuk kita nak fokus pada kejayaan kita? Contoh dia macam mana tu? Macam ada parent yang orang kata anak dilebihkan kasih sayang dia dekat adik-adik lain, tapi time kita belajar pun dia tak bagi support, dia tak bagi keperluan yang untuk kita nak guna untuk nak belajar. Okey, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Ini adalah isu berkenaan mak ayah yang tidak memberi sokongan kepada anak-anak. Okey, ini lain orang, lain situasi lah. Mungkin ada yang mak ayah dia jenis yang supportive, ada mak ayah yang jenis tak supportive. Tapi adik-adik, kita perlu sedar sama ada mereka menunjukkan sokongan ataupun tidak. Sebagai ibu bapa, mereka sangat-sangat sayangkan anak-anak mereka lah. Itu pertama sekali yang kita kena sedar. Yang kedua, mungkin mereka tidak memberikan sokongan, ada faktor-faktor yang kita tak tahu. Mungkin mereka pun tak tahu bagaimana nak kaedah yang betul untuk memberikan sokongan ke, atau mungkin dia rasa macam okey, anak ni dah pandai, anak yang seorang lagi ni mungkin kurang pandai, jadi dia bagi tumpuan kepada anak yang kurang pandai saja. Sebab mungkin dia ingat yang dah pandai tu boleh survive, boleh boleh berdikari dan sebagainya. Jadi persoalan dia, apa yang kita perlu buat? Pertama sekali, kita kena berdoa lah. Sebagai orang Islam ni, kita kena sentiasa berdoa supaya apa yang kita nak daripada mak ayah kita tu Allah Subhanahu Taala kurniakan. Sebab yang mengawal hati ibu ayah kita ni adalah Allah Subhanahu Taala. So kalau kita nak Allah Subhanahu Taala jadikan mak ayah kita ni memberi kita perhatian lebih, pun kita boleh Allah Subhanahu Taala boleh jadikanlah. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua adalah kita kena berkomunikasi. Kena berkomunikasi dengan mak ayah. Bagi tahu mak, boleh tak kalau mak tolong saya, atau mak saya stres lah belajar, tolong boleh tak mak tolong doakan adik dan sebagainya. Kadang-kadang mak ni dia terlepas pandang. Mak ayah kita ni bukannya sempurna pun. Sama macam kita juga, kita tak sempurna, banyak dosa dan sebagainya. Jadi kita lah yang perlu mengingatkan mereka. Okay. Yang ketiga, andai kata tidak berkesan, andai kata dah berkomunikasi tapi mak ayah masih belum berubah, kita jangan harapkan perubahan daripada mereka, tapi kita sendiri yang berubah, mencari alternatif lain. Mungkin kita boleh mendapatkan sokongan daripada guru-guru, jumpa cikgu Masriah, cikgu mak ayah saya tak support, jadi boleh tak kalau cikgu tolong bagi saya moral support ke, ataupun rakan-rakan kita ke, ataupun cikgu-cikgu yang kita rapat dan sebagainya. Tapi yang paling penting, cari orang yang halal untuk kita lah. Sebagai contoh, kalau kita ni perempuan, janganlah pergi cari kawan-kawan lelaki pula bagi tahu minta support dan sebagainya. Janganlah. Cari yang halal. Guru-guru kita, mungkin kita punya makcik ke, pakcik dan sebagainya. Kalau ada senior-senior yang kita panggil senior dari syurga ni, senior-senior yang baik ni, pun kita boleh minta support daripada mereka lah. Dan akhirnya,
Jadi dapat doa, pertama doa, yang kedua kita minta berkomunikasi dengan ibu ayah, ketiga kita dapatkan sokongan mungkin daripada sumber yang lain, yang keempat yang saya kira pun antara yang berkesan juga adalah kita pun tak dapat dinafikan kita perlu ada kekuatan untuk berdikari. Ada kekuatan untuk berdikari. Sebab kadang-kadang ada dalam fasa-fasa kehidupan kita ni kita akan bersendirian. Contoh dia mungkin suatu hari nanti kita kehilangan orang yang kita sayang. Kalau waktu tu tak ada orang nak support kita, macam mana kita nak survive? Waktu tu lah kita perlu berdikari dan kita perlu kuatkan diri. Sama ada kita apa macam mana, kita perbaiki balik hubungan dengan Allah SWT, ataupun kita carilah sumber-sumber kekuatan supaya diri kita ni boleh berdiri dengan sendiri, boleh berdikari dan menjadi kuat, sama ada dengan sokongan orang lain maupun tanpa sokongan orang lain. Harap menjawab soalan lah. Tahu soalan ke? Okay. Nanti kalau ada benda-benda nak PM ke apa nanti boleh minta nombor telefon dengan Cikgu Masriah. Okay, seterusnya. Okay, kita dah pukul 10.30 dah ni. Saya akan mengimbau sedikit kenangan Senior Generation. Ini situasi kami. Kami adalah batch kedua SPM 2011. Keseluruhan pelajar, okay, semua pelajar adalah bermula daripada tingkatan 4. Waktu ni sekolah masih barulah. So kami adalah panggil trendsetter. Kami adalah pembentuk budaya di Sekolah Menengah Sains Kampung Pasu daripada pelbagai latar belakang. Ada daripada sekolah agama, dari sekolah daripada Kelantan ada, daripada Selangor pun ada. So dari pelbagai latar belakang. Dan kebanyakan pelajar daripada generation ini adalah pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan PMR lah. Saya nak masuk SBP ni, kena lepas nak masuk SBP Form 4, PMR dia kena cemerlang. Kami zaman PMR lah, waktu tu masih PMR lagi, sekarang dah PT3 lah. Okay, ini antara benda yang saya kesal. Saya kesal, maksud saya kalau benda ni saya boleh kembali semula kepada KUPSIS, saya akan perbaiki benda-benda ni. Yang pertama, saya kesal sebab sahabat baik saya tidak bersama berada di atas pentas ketika keputusan SPM diumumkan. Waktu tu saya pengetua kot. Dia umumkan keputusan pelajar-pelajar lah. Dan dia hanya umumkan pelajar yang mendapat straight A sahaja. Kemudian cikgu baca nama-nama ni. Ali bin Abu, Abu bin sekian-sekian, Acong bin sekian-sekian. Lepas tu tinggal lah lagi berapa nama lagi 5 nama. Lagi 5 nama cikgu bagi tahu. Okay, kita ada tinggal lagi 5 orang pelajar yang mendapat keputusan straight A. Waktu tu memang saya doa supaya saya dan kawan baik saya juga, kawan baik ni memang baik betul lah. Satu dorm, apa lagi? Study sama, prep pun sama. Waktu petang-petang kalau malas nak pergi riadah, sama-sama nyorok dalam dorm, lari daripada warden dan sebagainya, nyorok kat tandas. Malam-malam lepak bilik junior, makan Maggi dan sebagainya. Ini memang sahabat sehidup semati lah kiranya ni. Saya memang saya harapkan antara 5 tu saya dan dia adalah orang yang berada dalam senarai tersebut. Ini pun murid kesayangan Cikgu Masriah ni. Dia Faiz Bakrul Razi, orang panggil dia Pak I. Tapi akhirnya bila diumumkan antara 5 ni saya ada. Saya disenaraikan dalam pelajar top 5 ni. Top 5 ni maksud dia yang tak ada A-. Yang dapat 6 A+, 3 A dan ke atas. Ada yang 9 A+, 1 A sahaja. Saya pun di antara 5-5 ni lah. Tetapi sahabat baik saya ni tak ada. Tidak diumumkan. Jadi pelajar-pelajar yang dapat straight ni atas pentas, kawan saya tu yang sehidup semati di asrama tu, dia duduk di bawah saja. Waktu tu memang saya rasa macam kejayaan yang aku ada ni, alhamdulillah bersyukur. Tapi dalam masa sama kita tidak berasa begitu tak rasa begitu bahagia. Sebab kawan baik kita ni yang buat benda sama-sama ni, tiba-tiba kita di atas, dia di bawah. Jadi adik-adik, bayangkan pada malam ini dalam hati kita ni, siapa rakan kita di Avicenna Generation yang paling kita sayang, yang paling kita rapat, sahabat yang paling baik dengan kita. Okay, bayangkan contoh ada mungkin
Mungkin Afzan, kawan baik dengan siapa ni? Main petik nama ni. Dengan Nasrizan. Mungkinlah, tak tahulah realiti sebenar bagaimana. Orang panggil apa, bangun tidur bersama, pergi kelas bersama, tidur dekat kelas pun bersama. Tiba-tiba nanti waktu keputusan SPM dikeluarkan, hanya seorang sahaja yang cemerlang, lagi seorang keputusan tidak cemerlang. Jadi bagaimana perasaan kita sebagai seorang sahabat? Adakah kita akan berasa bahagia ataupun tidak apabila kita seorang saja cemerlang, yang lain mungkin tidak begitu cemerlang. Jadi nasihat saya kepada adik-adik Abyssinian Generation, kalau nak berjaya, tolonglah berjaya beramai-ramai, berjaya bersama-sama. Jangan biarkan kawan-kawan kita ni terkontang-kanting. Jangan biar kawan kita hanyut dengan main game, hanyut dengan K-pop, mungkin hanyut dengan couple dan sebagainya. Jangan. Mungkin kita menyampah dengan dia sekarang, tapi kita masih perlu menjalankan tanggungjawab kita dengan mereka ni lah. Buat baik-baik dengan mereka ni. Kita pun ajak mereka ke arah kebaikan. Kalau dalam Badar, dia ada satu konsep dipanggil aslih nafsa wadu ghaira. Maksud dia, perbaiki diri dan mengajak orang lain ke arah kebaikan juga. Itu Badar punya konsep. Kalau PRS, kita ada konsep pimpin diri untuk pimpin orang lain. Kita nak ajak orang lain ke arah kebaikan ni, kita pun kena pimpin diri ke arah kebaikan. Okey, nak baca sikit komentar daripada para penonton. Cikgu Zarul ni. Terimbau minggu silaturahim dengan Zenis dan sepanjang 1 tahun dengan Zenis, matang dan berkepimpinan. # terima kasih. Zenis dengan Zez ni memang best lah, memang best. Okey, apa lagi? Nombor 2, terpengaruh dengan hidup berpuak-puak. Sedangkan bersatu lebih baik. Yang ini pun benda yang saya gesar jugalah. Kadang-kadang dalam satu batch tu pun dia bukannya semua satu kepala. Dia ada puak-puak dia. Ada puak-puak yang nakal-nakal sikit, ada puak-puak yang rajin study, ada puak-puak yang aktif, berkurikulum, ada geng-geng pengawas. Ini kalau lelaki mungkin puak-puak dah sikit lah. Tapi kalau perempuan ni memang pelbagai puak lah. Geng-geng BTS, tak suka dengan geng-geng apa dia, tak tahulah, tapi ada. Ini satu benda yang kita tak dapat nafikan. Memang ada hidup berpuak-puak ni, tetapi kita jangan melampau-lampau lah. Sebagai contoh dulu, kalau batch saya dulu, katakanlah kalau member A gaduh dengan member B, jadi kawan-kawan member A ni pun tak nak kawan dengan geng-geng member B ni. So bila fikir-fikir balik dah tua ni, kita fikir apa kejadah lah aku ni. Sedangkan boleh je kita nak berkawan dengan semua orang, berbuat baik dengan semua orang tanpa perlu berpuak-puak pun. Bukakan dulu laptop punya tu. Baterai habis. Baterai habis. Okey, sambung lagi. Yang ketiga yang saya kesal juga adalah saya tidak memanfaatkan jawatan saya sebagai ketua PRS dengan sebaik mungkin lah. Sebagai contoh, waktu saya PRS tu mungkin saya lebih kepada buat aktiviti orientasi untuk pelajar-pelajar junior sahaja, sedangkan boleh buat banyak lagi benda-benda yang lebih bermanfaat dengan jadi seorang ketua PRS. Mungkin kita boleh buat minggu kerjaya ke, kita boleh panggil penceramah-penceramah luar ke, kita boleh buat ujian personality diri ke, kita boleh buat team building ke. Semua benda tu kalau kita betul-betul fikir semula pun boleh kita manfaatkan lah. Itu antara kekesalan saya lah. Tetapi ada juga kenangan-kenangan manis yang saya bangga lah. Meninggalkan Zenis dengan bangga. Yang pertama adalah mendapat keputusan A+ dalam subjek matematik tambahan. Saya tuan-tuan adik-adik admit memang antara subjek yang saya fail lah. Banyak kali fail. Trial fail, form 4 tu memang ujian dan peperiksaan semua fail lah. Form 5 pun ujian sampai pertengahan tu pun fail juga. And then trial SKM pun saya rasa dalam C something lah, C- ataupun C+ lah. Yang ini satu malam waktu tu saya tengah prep malam. Satu malam prep malam lah kan. Duduk di kelas, waktu tu kelas 5 juara tingkat 2. Buka buku MAT ni. Buka buku MAT, buku latihan latih 2B kot. Buka buku MAT tu, tengok satu soalan,
dan saya tak dapat jawab soalan tersebut. Saya tak dapat jawab soalan tersebut, saya tak faham macam mana nak buat dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba tanpa sedari air mata pun mengalir. Tanpa aku sedari air mata pun mengalir. Dan saya bermuhasabah. Aku ni daripada form 4 sampai ke form 5 belajar subjek matematik tambahan. Pergi dari pemusafir ni daripada Selangor pergi ke Kedah. Mak ayah aku hantar jauh ni, berpisah dengan mak ayah, and then apa lagi, sewa bas, tambang bas, pergi balik dah RM100, banyak habiskan duit mak ayah dan sebagainya. Takkanlah aku nak gagal dalam aku punya keputusan SPM disebabkan aku lemah dalam subjek admat. Waktu tu memang dah tak tahu nak buat apa dah. Buka soalan tak tahu nak jawab macam mana, tak faham. Dia menangis seorang-seorang. Pada nangis tu kita tak adalah menangis obvious sangatlah, lelaki kan. So kita kena ke cover sikit. So saya pun keluar pergi ke koridor sekolah tu yang menghadap ke library tu. Waktu tu kita bermuhasabah. Muhasabah balik. Ya Allah, aku ni dah nak dekat SPM ni. Tapi aku tak tahu tu dalam 3 bulan lagi nak SPM. Tapi aku tak faham subjek admat ni lah. Dan lepas tu saya yang jenis, kalau malam-malam tu saya akan rasa macam rasa down ke, rasa sedih ataupun ada benda-benda yang menguji saya. Memang lepas habis jepret malam, saya akan pergi ke surau. Lepas kadang-kadang tu macam tengah sedih memang tak pergi makan lah. Pergi ke surau, lepas tu solat hajat 2 rakaat. Waktu tu memang menangis betul-betul lah. Tu antara benda-benda saya rindu jugalah. Dia dah dewasa ni macam banyak dosa sikit, susah nak dapat momen-momen keinsafan macam tu. Tapi waktu saya di KUPSIS, bila saya sedih je saya pergi ke surau, saya solat 2 rakaat, menangis betul-betul ni. Menangis, ya Allah, aku tak faham admat kau ya Allah. Aku dah nak SPM ni. Macam mana kalau aku gagal, aku hampakan mak ayah aku. Okay, itu semua benda-benda yang saya doakan. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan saya bimbingan, Allah kurniakan saya kekuatan untuk betul-betul fokus study admat ni lah. Apa yang saya buat, siapa ajak ikut admat? Nanti saya bagi tahu cikgu. Apa yang saya buat adalah saya jumpa cikgu-cikgu admat. Lepas tu kalau ada je soalan simple pun yang mungkin bagi mereka simple, bagi kita ni macam susah sangat, saya pergi ke bilik guru, tanya cikgu, saya tak faham, boleh tak tolong bimbing? Cikgu tu berkata, soalan ni simple je. Mungkin dia simple lah, bagi kita benda yang susah. So kita dapatkan bimbingan. Apa lagi? Selain daripada guru-guru, saya pun dapatkan rakan-rakan, kawan-kawan yang cemerlang ni, saya minta dia ajak ni. Tebalkan muka cakap, baik aku tak faham admat lah, boleh ajak aku tak? Dia ajar kita ajar dia lah. Okay, itu semua benda yang penting. Kita kena berusaha lah. Jangan bila kita gagal, kita tidak belajar daripada kegagalan tersebut. Adik-adik tolonglah, kalau kita ada subjek yang lemah, jangan kita putus asa, tapi kita carilah jalan supaya kita mendapat kecemerlangan dalam subjek tersebut. Okay, siapa ajar admat? Waktu tu cikgu Rafi'ah cikgu. Cikgu Rafi'ah waktu tu mengajar admat untuk 5 juara lah. Tapi waktu form 5 tu ada pelbagai cikgu lah daripada guru-guru yang lain pun. Terutama sekali bila ada kelas tambahan, kita tukar-tukar guru. Okay, apa lagi? Saya juga membina hubungan baik dengan guru-guru, rakan satu batch dan juga junior dan juga senior. Alhamdulillah hari ni pun masih juga kontak dengan Cikgu Masriah, dengan Sir Vicky, Ustaz Fauzi dan sebagainya lah. Ini rakan-rakan satu batch pun rapat juga. Ada junior-junior rapat dan juga ada senior-senior rapat jugalah. Dan saya mendapatkan ukhuwah di antara pelajar senior dan juga junior. Kita buatlah aktiviti makan Maggi bersama ke, bacaan ilmu bersama ke. Itu semua penting lah untuk membina momen-momen ukhuwah tu. And then mempunyai legasi yang membimbing para junior. Saya ada legasi di ZAS Generation. Ini kawan-kawan Cikgu Zarul kita ni yang saya bagi tahu mereka ni, nanti kalau hampa form 5, pastikan apa jaga hubungan dengan junior sekolah. Bimbing mereka ni. Jangan bergaduh sesama satu batch. Jangan bully adik-adik. Benda-benda tu lah. Kita bagi nasihat lah. And then belajar bersungguh-sungguh dan aktif berkokurikulum. Nak pukul 11 ni cepat sikit. Ini antara saya punya legasi. Ini kawan-kawan Cikgu Zarul. Ini adalah waktu saya form 5, saya buat usrah mereka ni lah. Okay, yang ini nama dia Daniel. Daniel ni tak saya dia ketua DOM.
ketua DOM, ketua asrama. Ketua asrama, pengawas juga. And then ini Mustaqim. Mustaqim ni ketua pelajar. Oh, dia ni memang cemerlang, pandai. Pau juga berpidato pandai, debat pun pandai. Ni Hidayat Rahisam. Hidayat Rahisam ni ketua badar. Yang ini Razwan. Razwan pun pengawas. Tak silap dia SU ke apa benda lah. Yang ni Ikmal Daniel. Yang ni memang Ikmal Daniel ni dia pelajar cemerlang. Daripada Form 1 lagi cemerlang. Form 2 cemerlang. PMR pun cemerlang. Tetapi adik-adik dia pun Allah SWT lebih menyayangi dia. Dan dia pun telah kembali ke rahmatullah akibat penyakit jantung lah. Memang saya rapat dengan adik-adik Zen Generation. Bukan 5 orang ni sahaja. Hatta adik-adik satu rumah sukan pun rapat juga. Saya duduk rumah Lambda. Adik-adik Lambda ni memang sangat-sangat rapat lah. Setiap malam baca Al-Muq bersama. Lepas tu saya ajar mereka kalau apa yang mereka tak faham. Saya ajar mereka. Saya Form 5, saya ajar mereka. Saya macam buat tuition percuma. And then kalau ada makanan lebih tu belanja, kita belanja mereka. Lepas tu mereka kongsi makanan dengan kita. Itu adalah momen-momen yang suatu hari nanti kita akan sangat-sangat rindui lah. Dan nanti adik-adik pun dah Form 5, pastikanlah jaga hubungan dengan semua orang, termasuklah dengan junior-junior. Cikgu Zara tak ada dalam gambar tu. Cikgu Zara ada kat belakang-belakang ni. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai ke penghujung rancangan. Harapan saya untuk adik-adik Avicenna Generation, jadilah adik-adik yang ada matlamat hidup yang jelas. Kalau belum ada matlamat hidup, carilah matlamat hidup. Jumpalah Cikgu Zarul ke, Cikgu Masriah ke, minta mereka bimbing. Yang kedua, kena ada akhlak yang mulia lah. Akhlak mulia ni, mungkin kita tak cemerlang akademik. Tapi kalau kita ada sasiah yang cemerlang, insya-Allah kejayaan tu akan datang kepada kita lah. Tapi kalau kita cemerlang akademik, tak ada sasiah, itu memang akan ke laut. Yang penting adalah kita ada akhlak yang mulia lah. Okey, lepas tu jadilah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebelum kita pergi kepada quizzes, kita ada quizzes ni. Dah ramai dah live ni. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Baik kan? Saya. Kat sini saya ada kumpulkan beberapa soalan. Silakan. Yang pertama dia tanya tips untuk study subjek yang perlu hafal. Contoh sains dengan jus, sejarah. Alright. Okay, yang tu dulu lah, jawab tu dulu lah Okay, untuk subjek yang menghafal ni, pertama sekali kita kena faham benda yang lebih penting daripada menghafal adalah memahami. Saya ulang suara, benda yang lebih penting daripada menghafal adalah kita memahami subjek tersebut. Kadang-kadang kita ni macam nampak je subjek sejarah, hafal baca je 2-3 kali hafazan dan sebagainya. Hafal satu buku teks tu memang takkan hafal lah. Jadi apa yang lebih penting adalah kita memahami subjek tersebut, apa yang diajar. Dan nak lebih faham, kita kena relatekan peristiwa tersebut dengan diri kita. Sebab itu kalau kita baca sejarah, lepas tu dia cerita pasal kemerdekaan. Kita relatekan dengan diri kita. Macam mana kalau aku ada pada zaman tersebut, adakah aku akan menjadi tali barut Jepun ke, tali barut British ke, ataupun aku jadi orang yang memperjuang membebaskan tanah Melayu. Lepas tu kita bacalah apa yang Tunku Abdul Rahman buat dan sebagainya. Okay. Apalagi kalau subjek sains, kalau biologi, kita reflectkan dengan diri kita. Kalau belajar pasal haiwan ke, kita bandingkan lah. Kalau manusia tengok macam ni, haiwan tengok macam ni lah sebagainya lah. So keyword dia ada dua. Yang pertama adalah sebelum kita menghafal, kita kena faham. Dan nak cemerlang dalam memahami, kita kena kaitkan dengan kehidupan dan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Soalan seterusnya. Okay, lagi satu. Apakah surah yang diamalkan berikut ketika belajar? Okey, soalan yang bagus. Kalau kita kat asrama tu memang yang common adalah surah Al-Muq tu biasalah sebelum tidur. And then bangun pagi tu baca surah Waqiah. Tapi benda-benda tu banyak benda-benda tu adalah benda yang rutin kadang-kadang. Selain tu saya suka baca surah Al-Insyirah. Insyirah ni maksudnya surah kelapangan.
Alam Nasyurah tu kalau kita baca balik masuk surah tu sangat-sangat best. Dia bagi tahu bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama kesusahan ada kemudahan. Allah nak bagi tahu kita ni, mungkin kita ada sekarang tengah susah, tengah PDPR, susah nak fokus dan sebagainya. Tapi Allah janjikan kepada kita, bersama kesusahan tu pasti ada kemudahan. Mungkin kita belajar sekarang susah, tapi nanti Allah akan kurniakan kemudahan yang lain. Selain daripada surah-surah, waktu kami dulu lepas maghrib akan solat hajat. Dia jadi rutin lah, maghrib solat hajat. And then kalau kita ada masa juga, tunaikanlah solat duha. Solat duha ni dia akan berikan kita ketenangan lah. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya. Sekejap. Okey. Bagaimanakah baikkan mengatasi halangan, contoh rakan-rakan yang iri hati dan suka memburukkan? Okey, ini bagi saya ni kadang-kadang macam mana, kita pergi mana-mana pun akan ada orang yang iri hati, akan ada orang yang suka memburuk-burukkan kita. Jadi apa yang saya buat, pertama sekali saya reflect diri balik. Adakah betul apa yang mereka katakan? Kalau dia kata aku ni suka mencapap ke, suka mencari publicity ke, kita reflect balik. Adakah betul benda yang aku buat? Kalau benda tu betul, kita teruskan. Kalau benda tu salah, kita perbaiki dirilah. Janganlah kita terover dalam setiap perkara lah. Kita kena pandai kawal diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu yang kita tak boleh nak kawal mulut orang. Jadilah sebaik malaikat sekalipun, pasti ada orang yang cemburu dengan kita. Jadi apa yang kita buat adalah kita pilih circle yang betul. Kita pilih kawan-kawan yang betul. Kita mungkin bina hubungan baik dengan cikgu-cikgu, guru-guru dan sebagainya, supaya nanti dia akan jadi macam balance lah. Mungkin dalam 5 orang tak suka dengan kita, tapi kita ada ramai yang lebih suka kepada kita, mungkin ada 10 orang, 20 orang. Jadi mereka inilah yang akan jadi penawar kepada diri kita. Dan yang paling penting sekali adalah berbalik semula kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata, ya Allah, aku dah cuba yang terbaik untuk menjadi manusia yang yang tak bawa masalah kepada orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang cemburu dengan aku, yang memburuk-burukkan aku. Ini kita doa yang terbaik supaya dia, orang yang memburukkan kita tu dapat hidayah, dapat petunjuk, kita pula dilindungi daripada keburukan-keburukan yang difitnah ke atas diri kita lah. Dan kita kena sedar, sebagai orang yang dianiaya ni, doa kita sangat makbul. Doa kita sangat makbul. Mungkin kita rasa sedih sebab dibuli ke, dicaci ke, dicemooh, dikecam dan sebagainya. Tetapi Allah SWT janjikan doa orang yang dianiaya ni sangat makbul. Jadi doalah kebaikan untuk diri kita dan doa supaya orang tersebut diberikan petunjuk supaya berubah ke arah kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, Abang Iko ada tak ayat-ayat atau kata-kata yang selalu guna untuk capai impian? Wah, macam motivasi kan? Okay. Bukan kata-kata, tapi lebih kepada hadis. Hadis yang Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi setiap perkara yang abang buat, saya akan pastikan perkara tersebut memberi manfaat kepada orang lain. Hatta bila saya study pun, saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kecemerlangan dan kejayaan dengan harapan agar kejayaan tersebut dapat memberi manfaat kepada orang lain. Hatta malam ini pun, saya, Cikgu Masriah, Cikgu Zarul, kita pun kalau kami tak sayang kepada adik-adik ni, kami akan fikir sendiri-sendiri je, baik duduk rumah, tidur kan, dapat pukul 11 kan. Tapi sebab kita selalu fikir pasal adik-adik, kita nak bagi manfaat kepada orang lain, itulah yang memotivasikan kami untuk bersama-sama dengan adik-adik Avisina pada malam ini. Saya suka baca komen Cikgu Masriah tu, Ziles sangat rapat dengan Zes kan, macam Zenis, Zes, Ziles. Betul, ini satu agenda sebenarnya. Agenda untuk kita waktu Zenis Form 5, Form 1 kami bagi tahu, make sure nama pun huruf Z. Jadi Form 1 jadi Zes lah. And then bila Zes Form 5, kami bagi tahu adik-adik Zes, nanti make sure adik-adik Form 1 tu pun Z juga. So lepas Zes, Ziles. Lepas tu saya difahamkan adik-adik Avisina. Avisina pun mula huruf Z. Saya faham.
Tapi ada yang mungkin cakap macam sangat Z kot. So dia tukarlah kepada A. Okay. Cikgu pun tak bagi. Cikgu tak nak Z, cikgu nak A. Tapi tak apa tuan-tuan, adik-adik. Avicenna pun nama tokoh Islam yang sangat-sangat hebat. Biarlah nama tak bermula dengan huruf Z sekalipun, tapi dia satu doa kepada adik-adik batch Avicenna generation. Kalau tak mungkin dia jadi Zenis, Zes, Ziles, betul Zeventies ataupun Zevisina ke apa. Okay, tak apalah. Itu selingan iklan daripada penaja Ada soalan seterusnya? Okay, apakah tips untuk bercakap lancar ketika berdebat? Okay. Pertama sekali, ini kemahiran menggoreng Kemahiran menggoreng dengan ilmiah. Ini sangat-sangat penting bagi seorang debater So bila cakap kemahiran menggoreng dengan ilmiah, so sekali dia pun kena ada point lah. Dia pun kena ada point. Nak cakap apa ni? Apa yang nak digorengkan ni? Itu semua kena ada. Yang kedua, praktis. Praktis. Cakaplah ada pencermin ke, belakang cermin, bawah cermin dan sebagainya. Yang penting praktis. Kalau tak praktis, kadang-kadang kita rasa macam confident. Tapi bila duduk atas pentas, bila time pertandingan, kita rasa macam tak ada point lah. Sebab tak praktis lah. First ilmu, kedua praktis, ketiga, yang ni orang Islam yang tak dapat lari, kita kena sentiasa berdoa. Berdoa supaya Allah SWT lancarkan tutur kata kita lah. Macam doa Nabi Musa tu, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Simple je doa dia, tapi dia adalah satu doa yang Nabi Musa minta kepada Allah SWT sebab tu Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun ni, raja yang zalim ni, supaya Allah lancarkan tutur kata Nabi Musa AS. Apatah lagi kita ni nak berdebat ni dengan pesaing kita ni pun perlu juga kita minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan lain? Kita tahu diri kita suka sains tapi tetapi kita lebih berbakat dalam bidang matematik. Saya ingin masuk bidang sains tapi apa yang perlu saya tahu untuk mengembangkan atau memilih jurusan yang sesuai untuk saya? Okey, soalan yang bagus. Dia suka sains tapi dia power matematik. Okay, bila kita masuk ke universiti, matematik adalah cabang bidang sains. Maksudnya sains di atas, power sains ni ada kimia, biologi, fizik dan juga matematik. So di universiti matematik adalah sains. So kalau kita ni jadi seorang mathematician, kita adalah seorang saintis lah. Tapi mungkin dalam konteks sekarang ni, mungkin sains ni adalah sains yang belajar betul-betul sains. Matematik tu ada dua benda yang berbeza lah. Jadi kita kena faham minat ni dia akan berubah-ubah. Minat ni akan berubah-ubah. Itu yang pertama lah. Mungkin hari ni kita minat matematik, esok lusa boleh jadi dia akan minat sejarah ke apa, minat politik dan sebagainya. Itu yang pertama, minat berubah-ubah. Yang kedua, kemahiran pula boleh diasah. Minat boleh berubah, kemahiran boleh diasah. Kalau macam tadi dia cakap, mungkin sains dia tak perform sangat, tapi dia boleh asah kemahiran supaya dia ada asas ataupun ada kemahiran ataupun pengetahuan yang kukuh dalam bidang sains. Saya dulu pun minat saya dalam bidang biologi dan juga bahasa Inggeris lah. So saya fokus minat saya benda tu. Tapi saya tak minat math. Tapi dalam masa sama saya sedar untuk dapat straight A, saya kena perform dalam math. Walaupun tak minat sangat math. Tadi saya mengasah kemahiran math saya lah. So minat is minat, kemahiran is kemahiran. Macam sekarang ni dia minat sains tapi kemahiran dia lebih kepada maths. Jadi dia boleh asah kemahiran dalam bidang sains tu lah. And then jangan risau, bukan minat sahaja boleh berubah, hatta cita-cita pun boleh berubah. Nanti dah masuk SPM, mungkin cita-cita lain. Nanti dah lepas SPM, masuk asasi ke, diploma ke, nanti mungkin kita berubah cita-cita juga. Benda tu normal. Yang penting adalah kita sentiasa kenal pasti potensi diri kita ni. Supaya kita boleh bergerak ke arah matlamat yang kita nak capai lah. Wallahu'alam bisawab. Banyak lagi ke soalan? Dah. Okey. Terima kasih. Kita dah 10.45. Last, kita akan main quizzes. So semua keluarkan telefon masing-masing. Kita akan berquizzes. Okey.
Ada 10 soalan saja ni. Okey. Buka joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com ni satu perkataan. Satu perkataan. Ada satu perkataan lah. Lepas tu masukkan kod 732028. Nampak ke? Nampak. Okay, join. Menang ni 1, 2, 3 dapat hadiah, boleh claim dengan cikgu. Boleh claim dengan cikgu Mas Ria ataupun minta cikgu Zarul macam makan ke? Boleh. Cikgu nak main pun boleh cikgu. Cikgu Zarul pun boleh nak main boleh juga. Okay, dah 2 orang. 3. Muaz, Amiru, Muklis, Nabil, Adar. Kita ni lah tempat pertama. Siapa yang tempat pertama RM15. Tempat Tok kedua dia. RM10. Tempat ketiga RM5. Boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Top up. Saha top up. Intan, Amir Hazim. Saya bagi sampai 10, 9 lah. Lagi. Kod dia berapa tadi Ikwan? Ada Oh, sorry. Kod Kod dia dia 732. 732028. 73208. Siapa yang nak try cakap bahasa Mandarin dengan Abang Ikhwan pun boleh. Boleh. Siapa nak cakap bahasa Mandarin pun boleh. Sebab dia pun dah ada bahasa Mandarin Ikhwan dekat sekolah. Oh ya ke? Macam apa Form 1? Ya, daripada Form 1. Sorry, Ada Lausha. Ada Lausha dah kat sekolah. 他们已经会说华语，一点点还是真的很流利。 Kan siapa pandai jawab kan? Saya tak pandai, tak faham. Oh ya, hebat lah bahasa Mandarin. Boleh pergi Taiwan ni. Okay, 1 minit lagi. Sila join. Kan dah main lagi, baru nak join susah pula. Okey, kalau untuk pengetahuan Ikwan pun start daripada this year. Untuk tahun ni, PT3 dihapuskan terus. Udah hapuskan terus? Ya. Ganti dengan apa cikgu? Tak ada ganti. Maksudnya kita ada peperiksaan dalaman sahaja. Untuk kalau macam SBP lah. Soalan daripada SBP mungkin. Sebab lah COVID kan. Tak sure juga macam mana. So dia punya exam besar dia terus kepada SPM. Sebab tu kalau dia main-main dari awal, nak tunggu tingkatan 5 baru nak cover semua, susah lah. Betul-betul. Kena ready dari sekarang lah. Ya, betul matlamat kena tahu dia sekarang. Betul. Sebab dia punya cabaran tu dah tak ada PT3. So dia pun tak boleh nak tahu kemampuan dia tu di tahap yang mana. Cabaran tu. Okay, ada lagi kan nak join ni? Dah 50 orang ni. Sebab countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mula. Amir Azim di tempat pertama. Izul. Majoriti lelaki di atas. Huzairi di tempat pertama. Huzairi masih di tempat yang pertama. Anik Razif sedang mengejar.
Uzairi di tempat pertama, Alia di tempat yang kedua. Oi, Uzairi salah soalan. Alif Aiman di tempat pertama, Farzana di tempat pertama. Adakah pelajar Aspura atau Aspuri yang akan menandai? Uish, tiba. Tiba naik. Okay, kita tengok Sila habiskan yang belum habis. Dah ke? Yang belum habis tu boleh habiskan. Satu minit lagi. Yang belum habis, yang belum habiskan. Okey. Jadi pemenang kita, tempat yang pertama Pak An, yang kedua Ilya, yang ketiga Nabil, keempat Ryan dan kelima Muklis. And dulu Okay, tahniah diucapkan kepada Pak An, tempat yang pertama, Ilya tempat yang kedua dan juga Nabil Syazwi di tempat yang ketiga. Apa yang paling penting dalam permainan ini bukanlah berapa banyak yang kita betul, tapi yang paling penting adalah apa pengajaran yang kita dapat daripada soalan-soalan yang ditanyalah. Dan mostly sini semua cemerlang lah. Mungkin ada yang tersalah jawab sebab soalan-soalan tu ditanya pasal kecuali-kecuali Jadi saya serahkan semula sesi perkongsian ini kepada saudara moderator kita, saudara Arif. Sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Masriah atas jemputan diberikan. Dan saya mohon ampun dan kemaafan andai ada sebarang kekurangan dan kekilafan sepanjang berkongsi pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Abang Amirul Iqbal atas maklumat yang disampaikan. Diharap semua pelajar dapat mengambil pengajaran atas informasi yang diberi. Seterusnya, majlis ingin menjemput Cikgu Zarul untuk memberikan sepatah dua kata seterusnya mengakhiri majlis. Allah. Sebelum tu jelas Cikgu Zarul kamera.
Oh, saya minta maaf kalau saya buka kamera sekejap lagi saya terkeluar Google Meet secara automatik sebab line sangat slow kat sini. Okey, baik go. Boleh tengok gambar Cikgu Zaru kat situ, cuma tambah saiz sikit lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Siti Masriah, penyelaras batch Avisina, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Sains Kebon Pasu. Abang Amirul Ikwan, senior Zenith Generation, alumni kita yang pada satu masa dulu sangat tersohor di Sekolah Menengah Sains Kebon Pasu. Abang Badar, Abang PRS, sebut saja semua Abang Kuan join. Baik, apa yang saya harapkan daripada perkongsian daripada Abang Ikwan adalah supaya para pelajar dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang disampaikan, perkongsian-perkongsian yang disampaikan oleh Abang Ikwan yang telah pun mengumpul banyak pengalaman sepanjang di KUPSI, sepanjang kehidupan di universiti dan sebagainya. Okay? Jadi orang kata dah banyak pengalaman dikutip dan telah pun dikongsi dengan para pelajar. Jadi apa yang kita harapkan adalah aplikasi daripada para pelajar lah. Kalau macam Cikgu Masriah kata tadi, kalau nak tunggu sampai SPM baru nak comeback kan, untuk SPM nanti baru nak start semula, terlalu lambat lah. Jadi mulai daripada hari ini semua pelajar kena ada mindset untuk menuju kecemerlangan. Nanti bila dah dapat result SPM, tak ada apa yang perlu dikesali. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu atas ucapan diberi. Selesai meriah majlis acara perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada malam yang penuh indah ini. Saya Ahmad Salim bin Armansyah ingin memohon maaf anda ada tersilap kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Terima kasih Kuan. Cikgu. Arif tak ada doa penutup no. Apa Cikgu? Tak ada doa penutup no. Tasbih kafarah, suratul As. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Okey, terima kasih semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk program malam ni. Terima kasih yang istimewa kepada Ikwan. Terima kasih Abang Ikwan. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Abang Ikwan. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Sama-sama tidak awal. Cikgu, Bang. Abang Ikwan. Cikgu. Terima kasih Bang. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Sama-sama.